Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 2 Mac 2024. Lebih 81,000 kilogram ayam sejuk beku bernilai 1.11 juta ringgit termasuk cukai dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Zon Sabah di Pelabuhan Sepanggar bulan lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Datuk Muhammad Nasir Deraman berkata, bertindak atas maklumat cawangan risikan JKDM Sabah, pihaknya memeriksa 3 kontena yang tiba dari Pelabuhan Kelang, Selangor pada 2 dan 8 Februari. Hasil pemeriksaan mendapati dagangan dalam semua kontena diisi muatan daging ayam beku dari Thailand dan dibawa masuk ke negara ini melalui Bukit Kayu Hitam Kedah pada 16 Januari lalu menggunakan borang kastam nombor 8 melalui jalan darat seterusnya ke Pelabuhan Kelang. Semakan lanjut mendapati dagangan diikrar menggunakan borang kastam K3 dan bukan borang kastam K1 yang sepatutnya digunakan semasa pergerakan keluar dari zon bebas ke Pelabuhan Kelang dan seterusnya ke Pelabuhan Sepanggar. Dalam kes ini, pihak pengimport terus mengikrarkan K3. Dia tidak mengikrarkan satu. Mengikrar nombor 1. Sekiranya dia ikrar, dia mesti bayar duty import sebanyak 20%. Ataupun jumlah sebanyak 186,000. Sebab nilai 3 kontena ini adalah 931,000. Dan semasa masuk juga, daging ayam ini adalah tertaluk kepada permit import. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Muhammad Nasir berkata pihaknya turut menahan 2 individu yang merupakan pemilik premis barangan dialamatkan bagi membantu siasatan. Kesemua barang dagangan disita dan kes sedang disiasat mengikut Seksyen 135-1-9 Akta Kastam 1967. Tiada pencerobohan anasir luar direkodkan di kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone sejak insiden penculikan 15 Januari 2020. Komander Eastern Sabah Security Command ESCOM, Datuk Victor Sanjas berkata, ini membuktikan kejayaan membendung aktiviti penculikan di sempadan perairan negara selain mengekang ancaman militan asing yang cuba menceroboh masuk ke dalam negara. Menurut Datuk Victor, pihaknya berjaya mengekalkan kestabilan dan keselamatan kawasan tersebut menerusi pelbagai operasi dan program kemasyarakatan yang dikoordinasikan pihak ESCOM dengan kerjasama pasukan keselamatan di pantai timur Sabah. Saya mendoakan supaya kesiapsiagaan dan keselamatan ini sentiasa terjamin dan kita dapat pertahankan. Apa yang paling penting bagi saya di sini ialah tanggungjawab keselamatan ini bukan saja pada badan-badan keselamatan, tetapi seluruh masyarakat EZON haruslah berganding bahu dengan pasukan keselamatan, terutama dengan ESCOM. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai maklumat, sampaikan kepada pusat operasi ESCOM, bagi tahu kita supaya kita dapat mengambil tindakan. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan penyelarasan projek pos keselamatan Sungai Desa Aji Kuning di Pulau Sebatik Tawau. Tambah Datuk Victor, ESCOM berjaya menempaskan sel-sel kumpulan Abu Sayyaf ASG dan kumpulan penculikan untuk wang tebusan KFRG di kawasan daratan dan perairan Sabah melalui operasi khas bersepadu yang dilaksana pasukan keselamatan Sabah selain perkongsian maklumat perisikan dengan pihak berkuasa Filipina dan Indonesia. Menurutnya, kerajaan melalui Kementerian Dalam Negeri KDN terus komited membiayai sejumlah besar pembinaan pos kawalan baharu di beberapa lokasi strategik EZON untuk meningkatkan keupayaan penugasan pasukan keselamatan di EZON sejak 11 tahun lalu. Penyusutan nilai mata wang ringgit Malaysia dijangka memberi impak positif kepada industri pelancongan khususnya di Sabah. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, kedudukan itu akan menarik dan mendorong kedatangan pelancong asing terutama dari negara yang mempunyai nilai mata wang lebih tinggi untuk berbelanja di negara ini.
Menurutnya, kelebihan itu secara tidak langsung akan merancakan lagi sektor pelancongan negara, khususnya di Sabah yang cukup terkenal dengan kepelbagaian produk pelancongan menarik. Apabila kita bercerita berkenaan dengan industri pelancongan, dengan ringgit yang lemah, semestinya banyak pelancong-pelancong daripada luar sana akan berbelanja. Dan kita harap dan berharap supaya perbelanjaan itu benar-benar terjurus kepada masyarakat kita dan juga industri kita. Itu yang paling penting. Khairul Firdaus berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Penutupan Business Event Forum BIN Sabah di Kota Kinabalu. Forum julung kali diadakan itu diyakini mampu merancangkan pelaksanaan program MICE melibatkan mesyuarat insentif konvensyen dan pameran yang berupaya memberi manfaat besar kepada sektor pelancongan dan ekonomi di negeri ini. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB sedang giat melaksanakan kerja-kerja kecemasan bagi membaiki 2 buah menara penghantaran di Ranau, iaitu di Kampung Randagong dan Kampung Nabutan. Ketua Pegawai Eksekutif SESB Insinyur Teknologis Muhammad Yaakob Jaafar berkata, pemasangan menara pengalihan sementara iaitu Emergency Restoration System ERS telah bermula 7 Februari lalu dan dijangka siap pertengahan bulan ini dengan kerjasama Tenaga Nasional Berhad TNB dan Kerajaan Negeri Sabah. 8 buah menara ERS akan dipasang di kedua-dua lokasi tersebut bagi memastikan bekalan tenaga elektrik ke pantai timur Sabah tidak terjejas. Pelan mitigasi kita adalah dengan mendirikan menara kecemasan. SSB memiliki 12 tiang menara kecemasan yang mana sejak bulan lepas kita telah pun memulakan kerja-kerja pembinaan menara kecemasan ini di menara 300. Muhammad Yaakob menyatakan demikian dalam sidang media di Wisma SESB Kota Kinabalu. Terdahulu, beliau memaklumkan hasil pemeriksaan tapak kedua-dua lokasi terbabit baru-baru ini mendapati berlaku mendapan serta pergerakan tanah yang aktif di sekitar tapak menara talian penghantaran dan keadaan itu menjejaskan kestabilan struktur utama menara berkenaan. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM merupakan pendekatan terbaik bagi menyantuni masyarakat Islam sekaligus menyebarluaskan program dakwah terutama di kawasan pedalaman Sabah. Pensyarah kanan Universiti Malaysia Sabah UMS Dr. Muhammad Ali Abdullah berkata, forum disiarkan secara langsung di Keningau FM dan Sabah FM itu membolehkan umat Islam mendalami ilmu agama menerusi ceramah disampaikan. Kita setakat ini merupakan Anjung Taqwa RTM Sabah merupakan satu program yang terbaik yang kita ada. Jadi kita harap ini program dapat diteruskan. Terutamanya Alhamdulillah RTM turun ke kampung yang semacam begini. Dr. Muhammad menyatakan demikian kepada RTM selepas forum berkenaan di Masjid Riyadus Solihin Kampung Merampung Keningau. Sementara itu, pengurusi Masjid Riyadus Solihin Kampung Merampung Keningau, Ustaz S.A.B. Lakui menzahirkan ucapan terima kasih kepada RTM Sabah yang memilih kampung berkenaan sebagai lokasi penganjuran forum. Beri banyak impak kepada masyarakat Islam khususnya di kampung ini. Dan sesungguhnya dengan program yang sangat murni ini, masyarakat di kampung kami sedikit sebanyak dapat menimba ilmu. Forum bertajuk Kehidupan Dunia adalah ujian dikendalikan penolong pengarah operasi Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia yang di negeri Sabah, Ustaz Ramli Daud selaku moderator. Sementara Dr. Muhammad Ali dan pengurusi Mahat Hafiz Al-Quran was Sunnah Al-Yaqub selaku ahli panel. Berita Pagi Sabah berakhir di sini dan menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.